Sepakat para ulama wanita tidak boleh menyanyi di khalayak ramai. Kalau ada yang mengatakan harus sekalipun, dia kata jika aman daripada fitnah. Zaman lalu ni aman fitnah apa? Dan siapa yang nak ukur aman fitnah apa? Kita buat majlis kenduri, especially perkahwinan anak kita nak keberkatan, nak berkat tuan. Dan ini juga yang disarankan dan ditekankan oleh ulama kita, especially dalam hal ehwal jamuan makanan yang dilakukan oleh setengah manusia, hatta orang Islam sendiri. Baik jamuan makanan yang biasa ataupun jamuan-jamuan yang bersifat jamuan perkahwinan, walimatul urus. Nabi dan para sahabatnya buat walimah bila kahwin. Bila benda tu banyak dilakukan pada zaman Nabi, banyaklah nasnya, memang banyak hadis pun bab walimah ni. Banyak. Dia satu bab yang khas dalam fiqh munakahat. Orang kita buat walimah bagus. Satu budaya yang baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah sendiri pun sebut, man du'iya ila walimatin fiha al-khamru wal-zamru wal-'udu. Jika seorang itu dijemput ke suatu jamuan, padanya ada al-khamru, ada arak. Az-zamru wal-'ud, alat muzik zaman dululah. Az-zamru, alat muzik yang terhasil dengan tiupan. Macam seruling. Seruling dalam bahasa Arab dia panggil mizmar. Mizmar ni adalah suatu alat yang bila ditiup ia mengeluarkan bunyi. Kita terjemahkan seruling lah ya. Jadi Imam Syafi'i kata kalau majlis itu ada arak, ada seruling, ada al-ud, kayu yang diketuk-ketuk yang mengeluarkan bunyi, alat muzik zaman dulu lah ni. Dia kata jika ia mampu mengubah perkara itu, maka dia mendatanginya. Fa in qadara ala izalatil munkar hadara, jika ia boleh menghilangkan kemungkaran itu, maka dia hadir. Li'annahu yu'addi fardain, kerana dia dah buat dua benda wajib. Pertama, menghadiri jemputan, itu wajib. Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha, bila seorang itu dijemput pada jamuan kenduri, hendaklah dia mendatanginya. Kata Rasulullah, hadis Ibnu Umar, Sahih Bukhari dan Muslim. Banyaklah hadis yang wajib ijabatul dakwah. Kalau orang panggil kita pergi kenduri, especially kenduri kahwin lah, tak apa saja, wajib kita mendatanginya. Tapi ada syarat-syarat juga ya. Ada yang menjadikan dia wajib. Ada 4 syaratnya. Tak apalah saya sebut lain kali. Banyak hadis yang suruh kita mendatangi jamuan-jamuan itu ya. Jadi dia telah menjalankan 2 tanggungjawab. Pertama, menghadiri jemputan, memenuhi jemputan. Yang kedua ialah menghilangkan kemungkaran. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Fa in lam yaqdir lam yahdur. Kalau dia tak mampu nak merubah kemungkaran itu, jangan hadir. Fa in hadara wa lam ya'lam azalahu wa illa insarafa. Kalau dia hadir, dia tak tahu ada benda mungkar, ada arak, ada muzik, ada nyanyi-nyanyian, mungkinlah ya. Maka Imam Syafi'i kata dia cuba merubahnya. Kalau dia tak boleh merubahnya, beredarlah dia. Cuma kata-kata ini saya tak dapatilah dalam buku-buku Imam Syafi'i, wallahu ta'ala alam, tapi ia dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maghrisi dalam buku fiqh besar beliau Al-Mughni yang amat masyhur sekali. Kebiasaannya buku-buku fiqh besar seperti Al-Mughni, Al-Majmu', jika ada nukilan daripada imam-imam yang besar, kebiasaannya ia ada nukilan yang benar. Yang kata Al-Imam Ibnu Qudamah, qala Syafi'i, ini adalah kata-kata Imam Syafi'i. Jadi arak tu confirm lah. Ya, makanan yang haram. Bunyi-bunyian pun sebenarnya zaman dulu pun diharamkan, nyanyi-nyanyian, muzik-muzik ya. Sepakat 4 mazhab, alat muzik adalah haram. Of course lah nyanyian haram. Dan sepakat para ulama setahu saya keseluruhannya. Kalau nyanyi-nyanyian yang alat muzik lah ya, tapi kalau kita menyanyi saja-saja, nyanyian yang tidak melalaikan, duduk seorang-seorang bawa kereta nyanyi, ya Allah, ya Rahman, tak apa, nyanyi itu nyanyi manusia biasa, dia suka hibur-hibur rasa umpama itu, dan bersifat agama dia tak ada masalah. Tak menasyid ke, dia kalau alat muzik, alat muzik ni boleh kata hampir keseluruhan lah ulama mengharamkannya. Yang mengharuskan hanya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhallab. Kalau ikut Pak Mazhab memang haram lah ya.
Tapi hari ni banyak yang memilih pendapat kata tak haram, kerana muzik ni macam bukan fitrah, tapi satu benda yang manusia suka, dan as long as dia tidak ada konten yang haram, maka dia tidak ada masalah. Nasyid memuji Allah, ya. Dan sekira-kira ia tidak dinyanyikan oleh wanita di hadapan khalayak ramai. Tapi hari ni nak diangkat pula wanita boleh menyanyi pula dah. Aduh, susah. Bagi mufti dah jawab kan. Sepakat para ulama, wanita tidak boleh menyanyi di khalayak ramai. Tak boleh. Kalau ada yang mengatakan harus sekalipun, dia kata jika aman daripada fitnah. Kerana ada nas, beberapa orang budak wanita jariah menyanyi di hadapan Aisyah, dan Rasulullah SAW ada bersama Abu Bakar, dan bagi dia tidak melarangnya. Sebab tu dia kata harus jika aman daripada fitnah. Kadang-kadang fatwa-fatwa seumpama ini nak diangkat, nak mengatakan bahawa wanita harus menyanyi di khalayak ramai. Zaman lalu ni aman fitnah apa? Dan siapa yang nak ukur aman fitnah apa? Susah kan? Tak perlulah ya. Kalau macam tu, wanita-wanita yang kerja dengan menyanyi di hadapan orang tak ada masalah lah. Dia boleh membuka kepada pintu-pintu kerosakan yang lain. Tak? Jadi sedikit khilaf yang diharuskan oleh sebagian ulama dengan syarat tertentu yang very strict. Aman daripada fitnah, tidak menaikkan syahwat lelaki, contohlah ya. Siapa boleh ukur syahwat lelaki tu? Sedap dengar suara perempuan nyanyi ni, sedap kan? Susahlah benda-benda seumpama itu. Kadang nak diangkat khilaf yang tak sepatutnya diangkat lah. Ambil pula fatwa Pining. Pining kata harus perempuan menyanyi nasyid. Baik, susahlah ya. Tak apalah, bagi orang yang ni lah jawab. Kita share-share surau je lah ya. Majlis kahwin ke apa, satu je pasal muzik tu dia tak suka. Pasal lagu tak apa-apa kan. Kalau nak pasal nasyid okey lagi. Ini pasal lagu itu, lagu Mak Saleh, apa lagu dandu apa benda kan. Karaoke lagi, peserta yang datang wanita pun duduk nyanyi, tak payahlah kan. Kalau nak pasal muzik, cakap DJ tu pasal nasyid saja, that's it. Kalau nak menyanyi, boleh menyanyi tapi lelaki dan lagu-lagu yang baik. Saya ingat itu ada kelonggaran. Bukan kata warna dia ni tak boleh menyanyi langsung, bukan masalah warna. Kita buat majlis kenduri, especially perkahwinan anak kita, kita nak keberkatan, nak berkat tuan kan. Bahkan jamuan tu sendiri tak ada syarat kita buat besar-besar, buat sikit-sikit itu lebih berkat kan. Khairun nikah aisaruha, Nabi kata sebaik-baik pernikahan yakni yang lebih diberkati ialah yang paling mudah, yang paling ringkas. Nabi buat jamuan paling besar seekor kambing je. Kalau Nabi nak buat satu ekor unta pun boleh, tak payah beli, minta sahabatnya tu. Tapi Nabi buat macam-macam. Ada makan seekor kambing, ada makan tamar saja, ada makan gandum saja. Mana simple. Tapi kita nak buat besar-besaran tak salah. Atau ulama kita kata pun tidak ada hak dalam menentukan majlis-majlis walimah seumpama ini. Bergantung kepada keinginan dan kemampuan individu, as long as tidak ada benda yang dilarang. Tak ada masalah buat besar pun. Tapi jagalah benda-benda yang kita nak berkat ni majlis kahwin anak kita ni kan.